Tahun 5 budak makin besar, budak makin bijak, budak makin hebat, makin handsome, makin cantik. Dah ada yang dah menggatal, nak couple lah, duk WhatsApp lah apalah. Badan dengan spender berhulung. Okey. Tahun 5 ini buku teks awak. Murid tahun 5, cikgu nak bagi tahu awak adalah batch pertama. Batch pertama silibus baru KSSR Semakan namanya. KSSR Semakan 2017. Murid tahun 5 tahun lepas belajar buku teks lain. Awak belajar buku teks yang lagi advance, lagi padat, lagi power, menunjukkan awak batch yang budak-budak bijak semua ni. Cikgu percaya semua yang sedang menonton ini budak bijak, budak rajin. Anak-anak yang sangat baik sekali. Okey, nak sambung belajar tak? Okey, nak sambung belajar seperti biasa. Walaupun dah tahu dah nama cikgu, dia tonton semalam lagi, dia masuk kelas tahun 4 lagi, cikgu akan bagi tahu dulu nama cikgu. Mesti sebelum mula kelas, minggu depan tak payah dah buat pengenalan nama ni, kita sambung belajar je. Malam ini cikgu kena kenalkan nama cikgu kerana tak kenal maka tak cinta. Bila kenal, awak akan jatuh cinta dengan cikgu. Okey? Woi, tak boleh. Ada orang kata tak boleh. Tak boleh jatuh cinta di sini bukannya macam cinta awak nak kat orang tu. Berani kau nak jatuh cinta cikgu, bini cikgu garang tau. Bukan setakat cikgu yang kena hempuk dengan awak bini cikgu pergi hempuk. Okey? Maksud di sini, bila kita kenal guru kita, kita akan sayang kat dia, kita suka kat dia. Macam awak sayang kat mak awak, macam awak sayang kat ayah awak. Faham? Itu kita nak bagi tahu bezanya. Okey? Bukannya macam budak-budak tengah bercinta tu, orang kata, tengah bercinta ni drama jam 8 malam tu bercinta. Bukan. Bila awak kenal, awak akan suka, awak akan sayang, awak akan jatuh cinta kepada guru. Berbeza jatuh cinta pada pasangan. Baik. Cikgu akan bagi tahu nama cikgu. Kita akan buat magic. Asyik-asyik sebut magic. Nak tengok magic dulu tak? Sabar. Okey? Sabar. Nanti cikgu akan tunjuk. Nama cikgu ialah Cikgu Fadli. Tahun 5 tak ada masalah. Semua murid tahun 5 pandai membaca. Cikgu Fadli. Semua orang sebut dulu. Cikgu Fadli. Sebut. Janganlah malas murid tahun 5. Sebut. Tak kuat pun tak apa. Yang ni tak apa, tak kuat. Cikgu Fadli. Okey, good. Okey, jadi bagi salam. Tak lupa tahun 4 tak bagi salam cikgu. Amboi. Suka-suka dia je mula kelas tak bagi salam. Nak mula kelas kena bagi salam. Bagi salam ini bermaksud, semalam lupa nak beritahu satu cerita. Belum mula kelas dah bercerita dah ni. Semalam waktu kelas tahun 1, 2, 3 ada murid bangsa lain. Murid India dan juga murid Cina. Dia join juga kelas cikgu tau. Dan agama dia bukan agama Islam lah. Tapi bila cikgu kata, okey semua murid bagi salam pada cikgu, Assalamualaikum Cikgu Fadli. Mak dia PM cikgu. Ada mak dia PM cikgu yang tu sing seorang, yang India 2 orang. Yang Chinese ada join. Tapi yang Chinese dia tak bagi tahu anak dia bagi salam ke tak. Tapi yang sing dan juga India ni bagi tahu. Cikgu, waktu cikgu suruh bagi salam, anak saya bagi salam cikgu. Tak apa. Assalamualaikum ni dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab bermaksud selamat sejahtera ke atas kamu. Selamat sejahtera ke atas kamu. Kita doakan orang tu selamat. Dia doakan cikgu selamat. Cikgu pun balas, Waalaikumsalam. Kepada kamu juga semoga selamat sejahtera. Gitu maksud dia. Okey, semua orang bagi salam dulu kat cikgu. Ikut cikgu sebut. Assalamualaikum Cikgu Fadli. Murid tahun 5. Murid tahun 5 ni adik awak lagi semangat tau. Bagi salam. Bagilah salam. Sebut, tak payah menjerit pun tak apa. Sebut kalahannya, takut terkejut mak. Yang ni tak payah menjerit, tak apa. Sebut biasa je. Semula, bagi salam pada cikgu. Assalamualaikum Cikgu Fadli. Okey, bagus. Waalaikumsalam murid-murid. Awak dah kenal nama cikgu. Tadi tahun 4 bila cikgu tanya nama tadi, ramai betul nama dia.
Ya, yang Kristinanya, Adamnya tahun 5, cikgu nak buat yang berbeza. Cikgu sebut nama, siapa nama dia kena dia angkat tangan. Okey. Siapa nama dia? Haris, angkat tangan. Haris. Wih, ramai malam nama Haris. 30, 36, 43 orang nama Haris. Wah. Siapa nama dia? Syarifah. Syarifah. Wih, Syarifah pun ramai malam ni. Anak murid cikgu ada 2 orang kembar di sekolah Melawati 2 dulu. Cikgu tak tahu, cikgu tak nampak dia. Ramai sangat. Di skrin ni beribu-ribu orang nama ni. Cikgu tak perasan. Ada 2 orang murid kembar, dua-dua nama Syarifah. Syarifah, Farihah dan Syarifah. Apa lagi seorang lupa dah. Okey. Okey, Syarifah dah ramai. Siapa nama dia? Simple dia. Macam nama anak cikgu. Ali. Ui, tak ramai nama Ali. Ada tu. Ali. Siapa nama dia? Kalisha. Angkat tangan Kalisha. Ryan. Okey, yang ini. Cikgu nampak ada orang tulis dah. Siapa nama Balkis? Angkat 2 tangan, Balkis. Balkis, good. Baguslah. Okey, good. Sesi perkenalan. Okey, nama yang cikgu tak sebut, jangan risau. Nama kalian sentiasa ada dalam hatiku. Gitu. Tahu? Okey, nama awak ada dalam hati cikgu. Cikgu tak boleh sebut semua. Nanti 2 jam masih sebut nama je hari ni. Tak belajar kita nanti. Budak tahun 4 dah belajar dah tadi. Ada lagi murid tahun 4 tengah tonton. Okey, tak apa. Nak buat latihan, buat sekejap lagi. Boleh tonton. Oh, dia kata saya tunggu cikgu buat magic. Boleh. Malam ni confirm ada magic. Malam ni confirm ada magic. Okey, murid-murid tahun 5, awak batch baru tau. Tahun lepas dah lah awak tertinggal banyak dalam pelajaran sebab COVID. Tahun ni awak kena tumpu perhatian betul-betul. Ingat cikgu kata tumpu perhatian betul-betul agar awak tak ketinggalan. Silibus awak tinggi. Tinggi bermaksud silibus tu lebih sedikit susah daripada silibus lama. Tapi cikgu yakin dan percaya semua murid-murid yang sedang menonton sekarang, mereka murid yang bijak. Mereka murid yang rajin, mereka murid yang bagus. Baik, 15 minit dah kita sesi pengenalan. Bila nak belajar ya? Tak apa. Sesi pengenalan ni penting. Sesi perkenalan sangat penting. Belajar tu sikit dulu tak apa. Minggu depan kita akan belajar dengan lebih banyak lagi. Minggu ni perkenalan. Perkenalan ni sangat-sangat penting supaya awak kenal guru awak, awak suka pada guru awak sayang guru awak rajin nak belajar. Tiba-tiba terus mengajar, okey, semua murid-murid buat latihan ni. Mana maunya. Dia tak jadi macam tu. Macam contohnya, awak pernah tengok cerita tak? Ada cerita lah aku ni. Duduk sini ya. Tak payah mengajar lah. Okey. Awak pernah tengok cerita tak? Cerita filem? Cerita Hindustan ke? Muhabbatin ke? Kahona Pyar Hai ke? Apa benda tak? Aku tak tahu juga. Apa Talhonaho ke? Oh, ada peminat Hindustan. Mesti mak dia minat Hindustan. Oh, yang itu kata minat cerita Melayu. Cerita apa tu? Mak Yu Pare. Cerita Melayu ke, cerita Inggeris ke, cerita Cina ke. Bila awak tengok cerita, terutamanya cerita tentang orang bercinta. Oh, tahun 5 ni asyik nak bercinta je ni. Cikgu ni apa hal? Tak, ini realiti kehidupan. Okey, awak tengok drama, filem, mana ada tiba-tiba lelaki tiba-tiba jumpa perempuan, jom kita kahwin. Tak ada filem macam tu. Dia mesti jumpa dulu, dia tukar surat dulu, balas WhatsApp dulu, dia pergi dating dulu. Dia ada sesi perkenalan dulu, kalau serasi barulah dia masuk kahwin. Sama juga bila masuk belajar, tak boleh tiba-tiba kita terus belajar. Okey, kena ada sesi perkenalan macam ini. Tahun 4 tadi pun kita buat sesi perkenalan, tahun 1, 2, 3 pun kita buat sesi perkenalan juga. Jadi untuk tahun 5 pun orang kata bila cikgu nak mengajar tu, amboi kau ni, aku bagi kerja sampai 300 soalan, kau nangis nak buat nanti. Okey, sabarlah, sabar. Okey, sabar. Step by step kita pergi. Sekarang sesi perkenalan. Okey, dah sudah sesi perkenalan.
Sesi peraturan. Peraturan ni cikgu pun muak dah nak baring, nak ulang balik. Tetapi masih kena ulangkan sebab ada yang baru masuk. Murid tahun 5 baru join. Siapa baru join? Angkat tangan. Wih, ramai. Lebih 200 orang angkat tangan. Dia baru join, dia tak dengar peraturan tadi. Baik, kita ulang balik peraturan tadi. Peraturan ni semalam 3 kali cikgu ulang, hari ni nak kali kedua cikgu ulang. Duduk balik di meja cikgu. Peraturan yang paling best adalah peraturan ketiga. Itu memang paling best. Peraturan yang pertama ialah cara duduk. Awak murid tahun 5, awak lebih bijak. Cikgu tak perlu terangkan lebih detail macam murid tahun 1. Duduk mesti tegak. Kalau boleh, duduk di meja. Kalau ada meja belajar, good. Tak ada meja belajar, meja makan. Tak ada meja makan, duduk di lantai, ada meja jepun. Tak ada meja jepun, duduk saja di lantai. Yang penting kena tegak. Tegak. Macam ni tu tegak. Cikgu, tangan nak letak atas ni boleh cikgu? Boleh. Satu tangan boleh cikgu? Boleh. Tangan nak letak kat sisi boleh cikgu? Boleh. Mana-mana boleh. Tangan letak tak paha boleh cikgu? Boleh. Tangan nak peluk tubuh gini boleh tak? Boleh. Asalkan kedudukan tulang belakang awak tegak. Mesti duduk tegak. Kenapa perlu duduk tegak? Kerana bila awak duduk tegak, awak sedang bersedia untuk belajar. Awak sedang bersedia untuk menerima ilmu. Darah di pam ni laju naik ke otak awak sebab tulang belakang awak lurus. Kalau awak duduk gini, tulang belakang awak bengkok. Kalau awak duduk gini, tulang belakang awak bengkok. Kalau awak duduk gini pun sama, aliran darah tu tak laju. Duduk gini pun tak boleh. Mesti duduk tegak. Okey? Rule pertama belajar cikgu mesti duduk tegak. Cikgu cukup tak suka murid duduk gaya malas tau. Duduk gini belajar. Tak nak. Cikgu tak nak orang duduk gaya malas. Duduk tegak dalam waktu cikgu mengajar. Awak duduk pun cikgu berdiri sepanjang masa mengajar. Okey? Jadi duduk tegak. Boleh bersandar? Boleh. Tak nak bersandar yang berlebihan. Ni tak nak. Standar biasa saja. Kalau tak duduk sila pun tak apa. Itu nombor 1. Nombor 2, bila cikgu bagi kerja. Tahun 4 cikgu dah bagi kerja tadi. Bila cikgu bagi kerja, kena buat dan siapkan. Suruh mak atau ayah tanda, kakak ke abang ke tanda, minta bitlang banyak ke tak kisah. Kena buat kerja. Kenapa? Ramai sangat murid bila cikgu bagi video pengajaran cikgu, mereka tonton, mereka tak buat, lepas tu mereka tak faham. Kamu lihat, kamu dengar, tapi kamu tak buat, kamu tak faham. Kalau kita lihat saja, kita akan lupa. Bila kita lihat dan buat, kita akan ingat dan faham. Sebab tu sangat penting, selepas pengajaran cikgu akan bagi kerja. Dan kerja itu mesti disiapkan. Okey, 20 minit dah sini saja. Nombor 3. Nombor 3 ni paling best. Nombor 3 paling best. Semua murid dari tahun 1 seronok main nombor 3, peraturan nombor 3. Peraturan nombor 3, bila cikgu sebut pandang depan, semua orang kena duduk tegak dan jawab ya cikgu. Okey? Yang ni kena jawab kuat-kuat. Yang ni kena jawab kuat-kuat. Biar tak kejut dengan jiran-jiran pun tak apa. Kucing yang tidur pun terjaga pun tak apa. Okey. Pandang depan. Tak kuat, tahun 5. Bila cikgu kata pandang depan, awak kena duduk tegak. Ya cikgu, tak payah berdiri, tak apa, duduk tegak. Contoh awak tengah duduk gini, tangan dua, cikgu kata boleh letak tangan dua atas meja tadi kan. Dia pun duduk gini. Tapi bila cikgu kata pandang depan, kena duduk tegak gini. Gini. Pandang depan. Ya cikgu. Macam tu. Okey. Kalau dia duduk gini, pandang depan. Ya cikgu. Tu yang minum air. Kalau tengah minum air, dia kata pandang depan, letak botol air. Janganlah baling botol air tu, kena kepala yang awak nanti. Okey, tengah minum air. Pandang depan. Ya cikgu. Boleh. Okey, semua orang cikgu nak duduk malas-malas. Buat. Kalau tak buat tak best tau. Orang lain tengah buat tu dia akan rasa seronok. Ini macam permainan mudah. Permainan best. Semua orang duduk malas-malas. Malasnya aku hari ni. Gitu. Boleh duduk gini. Boleh duduk baring tak lantai. Aku malah dah baring. Aku dah baring berapa kali dah hari ni. Semalam berapa kali dah. Boleh duduk gini. Boleh duduk gini. Semua orang duduk malas-malas. Ada duduk tegak. Jangan duduk tegak lagi. Jangan. Jap lagi. Kita belum belajar lagi. Okey. Duduk malas-malas. Ready. Pandang depan.
Bagus. Tahun 5 ni bagus lah. Tahun 5 malam ni lagi bagus daripada tahun 4 tadi. Sangat ramai mendengar arahan. Tahun 5 dia bijak kan? Semula. Lagi sekali. Tahun 5 ni cikgu suka lah. Tahun 5 malam ni dia lagi semangat daripada tahun 4 tadi. Tahun 4 tadi lemau sikit. Okey, murid tahun 5 semua duduk malas. Malasnya, ya Allah, kenapa malas sangat ni? Malasnya. Semua duduk malas. Pandang depan. Good. Wah, walaupun dia ada yang kurang semangat jawab, tapi dia tetap dia buat malas, lepas tu dia duduk tegak. Ini cikgu suka. Cikgu suka murid yang mendengar arahan. Okay? Cikgu sangat suka murid yang mendengar arahan. Baiklah, magic. Oh, magic. Asyik magic. Sabar, magic di akhir rancangan. Magic di akhir rancangan. Okey. Kita belajar dulu. Masa kita tinggal 8 minit lagi. Dah dekat 9.30. Tak apa. Malam ni kita belajar sikit. Belajar juga walau sikit. Okey. Matematik tahun 5. Sekarang siapa ada buku boleh pegang buku. Boleh pegang. Buka buku surat 1. Yang tak ada buku jangan risau. Tak apa, cikgu tak marah. Kali ni tak apa. Nanti sekolah akan bagi buku. Ada lagi sekolah yang tak bagi buku teks pada murid dia. Tak ada masalah. Okay, buka muka surat 1. Nombor bulat dan operasi. Okey. Dia kata kenal dan tulis nombor. Siapa yang join kelas cikgu tahun 4 tadi sama. Topik dia sama, cuma nombor dia makin besar. Contoh cikgu bagi tahun 4 tadi, contoh puluh ribu. Soalan ni ratus ribu. Dia pun ada nilai tempat. 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Okey. Boleh tengok muka surat 2. Muka surat 2 pun dia menulis nombor dalam angka dan perkataan. Ni angka. Ni kita sebut angka. Ni perkataan. Ni perkataan. 450,103. Ni angka. Okey. Dia kata perkataan yang mana sepadan dengan angkanya. Ni nombor berapa? 125,070. 125,007. Salah. 125,070. Salah. 125,070. Yang ni betul. Okey. Tengok muka surat 3. Terus ada latih to be. Okey. Terus ada soalan latih to be. Kemudian muka surat 4 teroka nombor sama macam tahun 4. Dia mengenal nilai tempat dan nilai digit. Dia suruh bezakan nilai tempat dan nilai digit. Kemudian dia muka surat 5 pun sama. Dia cerakinkan. Muka surat 6 adalah latih to be. Baik, kita ada 5 minit. Okey, jom. Kita belajar secara laju. Murid tahun 5 dia dah ada basic tahun 4. Kita akan belajar laju. Okey, cikgu tunjuk contoh sekali. Katakan nombor awak makin besar tau. Nah, tahun 5 dia belajar nombor hingga 1,000,000. Paling besar nombor dia 1,000,000. Tahun 4 paling besar 100,000. Okey, 4, 2, 3, 0, 6, 5. Macam mana nak sebut nombor ni? Sama juga macam tadi. Teknik dia kita asingkan 3, 3. 1, 2, 3 palang. Atas ni tulis 1000. Tutup nombor ini. Ni nombor berapa ni? Jangan tengok ni lagi. Nombor berapa? 423. Tulis 423. 3 apa? 423,000. Ni nombor berapa? Sifar 65. Sifar kita tak sebut sebab dia nombor sifar kat depan. 65. 65. 423,000. Oh, ribus. Ada S dah pula ribus. 1065. Okey. Ada orang kata kurang terang, tak apa. Esok cikgu tadi marker yang 500. Dah 500. Cikgu nak cari yang lagi terang. Yang lagi tebal di sana. Okey, insya-Allah boleh. Okey, contoh kedua. 401. Sama macam tadi. 1, 2, 3 palang tulis atas 1000. Ni nombor berapa?
Ni nombor berapa? 83. Salah. 803. Puluh dia tak ada. 803,000. 803,000. Ni nombor berapa? 401. Jadi dalam kataan 803,401. Mana murid tahun 4 sudah tonton pun hampir sama je dengan awak. Sebab tetap caranya tetap sama, nombor dia makin besar. Boleh? Okey. Kita pergi kepada nilai tempat dan nilai digit. Nilai tempat dan nilai digit sama macam tahun 4. Cuma nilai dia sampai ke ratus ribu dah. Nilai tempat 4, 6, 2, 4, 6, 3, 7, 5 246,375. Nilai tempat adalah tempat. Awak kena ingat ni tempat. Ni tempat ni siapa punya? Tempat belakang sekali Sa punya. Tempat ni puluh punya. Tempat ni ratus punya. Tempat ni ribu punya. Tempat ni puri punya. Puri ialah 10,000. Tempat ni rari punya, 100,000. Nilai tempat cikgu percaya sangat ramai murid dah pandai. Kita refresh balik. Okey, apa beza dengan nilai digit? Laju sikit, cikgu pergi laju sikit ya. Sebabnya kita nak pergi pada topik yang lebih sukar nanti. Okey, minggu depan kita akan masuk topik lain pula. Nilai digit, yang ini paling ramai orang murid tahun 6 pun ada lagi tak pandai bezakan nilai tempat dan nilai digit. Digit ialah, awak kena ingat, digit ialah angka ataupun nombor. Dia nak tahu nilai nombor tu, nak tahu nilai angka tu. Faham? Awak kena ingat digit ni digi je. Digi tu kan nombor telefon, kena ingat nombor je. Nombor yang sama cikgu bagi 2, 4, 6, 3, 7, 5. Apa nilai digit bagi 5? Apa nilai digit bagi 5? Yes, bagus murid tahu 5. 5. Apa nilai digit bagi 7? Yes, 7. Salah. Ada orang kata 7. Hai, macam mana tahu 5 ni? Apa digit bagi 7? 70. Ni kan nombor 70. Bukan 7 saja, ni 5 saja sebab rumah dia Sa. 5. 7 ni 70, bukan 7 saja. 3. Betul lah. 300. 6 ialah 6,000. 4 adalah 40,000. 2 ini ialah 200,000. Inilah nilai tempat dia. Kalau tanya nilai digit dia. Nilai tempat Sa 10, 100,000, 10,000, 100,000. Nilai digit nak tahu 5, 7, 70, 3, 300, 6, 6,000, 4, 40,000, 2, 200,000. Boleh faham? Boleh bezakan tak? Boleh bezakan. Ni nombor. Digit adalah nombor. Jawapan dia mesti dalam nombor, dalam angka. Ini tempat. Tempat tu siapa punya? Tempat ni Sa punya, 10 punya, 100 punya, 1000 punya, 10,000 punya dan seterusnya. Okey? Okey, murid tahun 5 dah 9.30. Cukup dulu untuk malam ini. Buka buku teks. Muka surat 3. Buat soalan nombor 2 je. 1 dan 3 tak payah, nombor 2 je. Okey? Tik. Muka surat 3, soalan nombor 2. Muka surat 6. Muka surat 6, soalan nombor 1 dan 2. Okey? Muka surat 3, soalan nombor 2. Muka surat 6, soalan nombor 1 dan 2. 1 dan 2. Tik dulu. Sekejap lagi buat. Kalau tengah malam sangat mengantuk, boleh sambung buat esok. Okey, cuma tanda dulu. Tik dulu. Muka surat 6, soalan nombor 1 dan 2. Muka surat 3, soalan nombor 2 je. Okey, murid tahun 5. Kita dah berada di akhir rancangan pengajaran secara live untuk murid tahun 5.
Murid tahun 6 sekejap lagi. Kita akan rehat dulu beberapa minit. Sebelum kita berpisah, dah bertemu tadi, kita dah bagi salam, kita dah berkenal-kenalan. Sebelum kita berpisah, mesti ucap terima kasih. Mesti. Kita jadikan amalan kita. Cikgu bukan nak sangat terima kasih awak tu. Awak ucap terima kasih, cikgu tak dapat apa-apa pun. Bukan tiba-tiba cikgu jadi kaya, bukan tiba-tiba cikgu dapat hadiah ke, tidak. Ucapan terima kasih ini cikgu nak mengajar awak tentang adab. Bila orang bagi sesuatu, kita nak ucapkan terima kasih. Tak semestinya cikgu je, mak awak bagi sesuatu, adik awak, kakak awak jumpa siapa-siapa, atuk nenek awak, bagi sesuatu pada awak. Bagi barang, bagi hadiah, bagi duit, bagi kuih, bagi makanan, mesti ucap terima kasih. Bagi ilmu, walaupun benda tu bukan barang. Awak balik kampung, nenek pun nasihat awak, abangah, nenek tengok abangah ni selalu lewat solat maghrib. Abangah kena solat awal tau. Ucap terima kasih. Nenek awak sedang memberi ilmu, sedang mengajar awak. Ini adab yang cikgu nak terapkan pada semua murid cikgu. Jangan kata, oh tak payah sebut lah, aku dah tahun 5 dah, aku dah besar dah. Oh itu murid tahun 1 je. Tak. Ini adab sepanjang kehidupan. Awak umur awak 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun nak mati dah pun, bila orang bagi sesuatu, ucaplah terima kasih. Okey, ucaplah terima kasih. Baik semua orang, pandang depan. Lupa dah. Kenapa murid tahun 5? Tadi paling bagus. Tadi waktu kita test murid tahun 5 paling bagus. Dia lupa tu, bukan dia tak bagus. Okey, semula murid tahun 5. Pandang depan. Bagus. Walaupun ada cikgu nampak ada yang malas-malas lagi, tapi ramai yang duduk tegak jawab je cikgu. Bagus. Okey, murid tahun 5, semua orang ucap terima kasih Cikgu Fadli. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Yang nak terus buat soalan, terus buat latihan. Yang nak tunggu magic, tunggu. Nanti kita tahu. Murid tahun 4, ada lagi murid tahun 4 masih menunggu cikgu buat magic Sabar. Ada murid tahun 1 tu. Dia join juga kelas malam ni. Ini kelas tahun 4, tahun 5, tahun 6. Ada juga murid tahun 2. Ada tahun 3. Nak tunggu magic? Boleh, nanti di akhir rancangan cikgu tunjuk satu magic yang power gila. Sementara itu, kita rest 3 minit, bagi cikgu minum air. Awak tengok ikan. Dulu. Okey, jumpa lagi 3 minit murid tahun 6. Okey, mana cikgu nak off mikrofon dulu. Kan cikgu bersihkan bising pula.